dahsyat tu. Kita tak ada apa ya, itu yang hebat tu macam X-ray tu okey kan, rentas masa dan sebagainya. Paling hebat dari ni filem Ismail Maid Tote. Kita nak dengar, kita nak sebut pun kena sebut betul-betul, kena makhraj, tidak pergi lain. Tu nombor satu lah, nombor satu lah. Astro first kan nombor satu dia punya. Padahal buat dengan handset biasa, alah tak ada standard apa depa kata kan, buat video. Okey, sudah kita patah balik. Baik. Kemudian dah lah. Okey, berhenti masuk isyak kita berhenti ya. Jadi itu yang kalau kita boleh tengoklah dari sudut kan, yang kita boleh fikir. Dan saya pun terfikir lah ni, tengok apa nama filem Piramli banyak dia punya pengaruh Arab. Kita pengaruh barat. Bukan tak bagus, yang ambil yang bagus kita ambil. Kadang-kadang ni kita tak tahu nak beza yang mana baik, yang mana tak baik, yang mana patut kita ambil, yang mana patut kita tolak. Yang tu problem. Anak-anak kita, tak bukan anak kita, biasa anak-anak saya. Macam mana kita nak didik depa boleh beza yang mana yang depa boleh yang boleh ambil, yang mana yang boleh depa tak ambil, jangan ambil. Hati-hati. Sungguh supaya yang ada di handset tadi ni risau sungguh, fikir macam mana kita nak jaga. Duduk di rumah dengan TV ada, Astro dengan handset dan sebagainya. Macam mana kita nak jaga, nak kontrol anak-anak kita. Nak cakap deras pun tak ada boleh, lagi lari merajuk pun payah pula nak kena pujuk. Macam-macam. Hidup kita. Jadi itu kita lah sangat mencabar. Baik. Saya tengok dalam fiqh sirah kita daripada awal tu dia sebut apakah sumber-sumber sirah. Sebelum sumber-sumber ni dia sebut pasal peranan dan perlunya riwayat hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kitab fiqh sirah ni dia lebih kepada kajian. Dia lebih kepada mengkaji apakah yang ada di sebalik kita mengenali ataupun kita mengetahui perjalanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tujuan pokok kajian ini disebut, dia kata. Yang mana pertama ni. Dia ada beberapa tujuan di sini yang disebutkan oleh Said Ramadan Al-Buti. Ya. Yang pertama kata memahami peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerusi penghidupan dan suasana hidup baginda sendiri. Jadi bila kita baca kitab sirah ni, kita seolah-olah kita menghayati kita duduk di dalam suasana keadaan tu. Ini adalah untuk menentukan. Ni saya teringat cerita tentang Imam Sya'rawi. Meninggal saya ingat tahun 90 berapa tu ni. Kira kalau di Mesir tu ulama terkenal. Kalau kuliah dia disiar secara langsung di televisyen, di TV waktu tu. Ingat waktu tu hitam putih ke? Arab ni pun pelik ke? Walaupun ada TV warna, tapi depa lebih suka tengok hitam putih. Ya Faris, tengok hitam putih ke lah ni depa? Kayak warna ke? Hitam putih ke depa? Kadang-kadang kita pelik. Dia lebih suka tengok cerita TV tu. Walaupun lah ni dah zaman ni ada lagi hak tengok hitam putih. Mana ada TV hak ada di Malaysia lah ni yang ada lagi hitam putih? Tak ada dah kot. Ada lagi satu tahun ni. Tuan ni pakai hitam putih ke? Tak ada. Hak yang besar. Ada pintu pula tutup kan. Jadi itu hak Mesir. Tapi kalau kita ni duk rasa, kalau kami dulu kalau lalu kot depan depa tu budak-budak kata hongga-bongga. Maksudnya depa ni hongga-bongga ni, depa ni duduk kot lautan pun semua. Depa duk rasa kita macam duduk di hutan ke. Ada ke ni Faris? Tak ada kot. Kalau kan tak ada, aku tak jumpa. Kalau ada kampung-kampung tu. Depa ingat Malaysia ni macam duduk di hutan, duduk di rumah ran ke apa, duduk atas pokok. Lagu tu dia ingat lagu tu
Pasal yang dapat sampai depa video tentang Malaysia, tentang cerita pasal hutan semua, dia tapi Kuala Lumpur. Tu ada cerita macam-macam lawak punya cerita lah, kita tengok ni Arab. Nampaknya Arab. Jadi satu perkara yang kita boleh fikir tengok, pasal tak kita pernah terfikir Arab, pasal apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu diutuskan dia dalam kalangan Arab. Di padang pasir yang tandus. Kan? Kalau kita pergi kepada zaman ataupun sebelum waktu Nabi Ismail dulu ni, waktu kecil dulu dibawa oleh ibunya, di situ Nabi Ibrahim bawa, Nabi Ibrahim tinggal pula duduk di Mekah yang gersang itu, di wadin ghairi dhi dhar'in 'inda baitikal muharram, disebut dalam surah Ibrahim disebut. Tak ada apa waktu tu. Kemudian terpancarlah pada telaga Zam-Zam kan, yang sampai hari ni tak pernah duk kering. Pasal apa? Pasal apa tak main duduk kat Melayu kan, main tanah Melayu. Tu pun ada juga Rasul Melayu. Apa kohar. Melayu Rasul okey lagi. Nu hak berlaku Tuhan tu. Apa nama siapa? Ayah bin. Ada lagi hak mengikut yang lama, depa kata Ayah bin hidup dulu langit ke mana. Arqam pun depa kata depa duk rasa macam Asy'ari Muhammad tu ada lagi. Dia tak? Wallahu alam. Tapi ada ayat tu yang kita sampai tu kan. Yang sampai kat kita ada betul. Jadi ni mana ni? Suasana hidup baginda ini adalah menentukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sebagai seorang orang yang biasa, tapi Nabi Muhammad ini adalah orang yang diwahyukan kepadanya. Jadi baru ni kawan ada saya ada tanya, kita ni mengaji kita ni belajar Al-Quran, tak bolehkah kalau kita tak berguru kita baca saja? Baca sendiri, belajar sendiri. Rasulullah sendiri pun dia pun ada guru yang mengajar. Sahabat Rasulullah mengajar para sahabat. Sampailah kita pada hari ini. Baik. Jadi kalau kata kita hanya boleh baca saja, pasal apa turunkan Rasulullah? Yatlu alaihim ayatihi kan. Walladhi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi. Allah Ta'ala lah yang mengutus Nabi pada kaum ataupun pada ummiyin, seorang rasul yatlu alaihim, yang antara tugas Nabi ialah membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian supaya apa? Kita belajar sirah ni supaya manusia kita lah dapat meniru dan mengikut contoh yang unggul dalam segenap lapangan hidup. Nabi seorang apa? Nanti dia akan sebut Nabi seorang suami, Nabi seorang ayah kepada anak, Nabi seorang sahabat kepada sahabatnya, Nabi seorang imam masjid, Nabi seorang general tentera, Nabi seorang pemimpin kepada negara. Semua Nabi tunjuk contoh yang terbaik, yang sempurna kepada kita. Jadi kita nak tiru tu. Ada kata manusia yang mencari sesuatu yang bersifat universal, maka semuanya itu dapat ditemui kepada peribadi Nabi SAW. Dalam kitab suci Allah Ta'ala sebut, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kemudian disebut banyak ayat-ayat Al-Quran dihurai dan ditafsir. Pasal apa kita kena tahu sirah juga Nabi? Pasal banyak ayat-ayat Al-Quran dan ditafsirkan dengan kejadian ataupun peristiwa sejarah hidup Nabi SAW. Quran turun, di sebaliknya ada cerita tentang, dan kita boleh kaitkan dengan sirah. Contohnya tadi kita sebut perang Badar, perang Uhud, termasuklah tu. Kemudian
Untuk pendakwah juga ada, saya ingat ini. Okey, cukup di sini. Sumber-sumber sejarah Rasulullah. Last, akhir kita tengok yang kita belajar sejarah Rasulullah ni, kita ambil daripada mana? Allahu